Satu subjek yang penting yang tidak dibincangkan dan dibicarakan ialah mengenai surat khabar Melayu, surat khabar bahasa Melayu. Surat khabar bahasa Melayu ini merujuk kepada satu pengeluaran kewartawanan surat khabar yang merangkumi wilayah-wilayah geografi Melaya dan Sumatera dan seluruh kepulauan Melayu. Maksudnya di sini bila cakap surat khabar Melayu dari segi sejarah, ia merangkumi surat khabar dan kegiatan kewartawanan daripada Sumatera ke Filipina. Itu yang saya maksudkan dengan surat khabar Melayu. Jadi surat khabar Melayu, surat khabar Melayu dan kewartawanan Melayu merupakan satu realiti sejarah, realiti sosiologi yang perlu kita kaji dan perlu kita ambil serius. Sebab jikalau kita tidak tahu sejarah dan kewartawanan Melayu selama daripada 18 tahun 1869 bermula daripada alamat Rangkapuri di Colombo ataupun dari penulisan Abdullah Munshi, kita tidak akan faham struktur dan nilai dan falsafah kewartawanan. Jadi ini penting untuk masyarakat, pelajar-pelajar, terutama sekali pelajar kewartawanan, mengetahui evolusi dan perkembangan dan permulaan surat khabar Melayu dan ataupun senang kata surat khabar berbahasa Melayu. Sebab di sini juga ada pertelingkahan dari segi apakah surat khabar yang dimiliki oleh kaum Hadrami ataupun kaum Jaltukan itu merupakan surat khabar Melayu. Jadi muncullah pada tahun 1939 surat khabar utusan Melayu yang dikatakan sebagai surat khabar Melayu yang pertama yang dibiayai oleh orang Melayu, yang diterajui orang Melayu dan yang dipimpin oleh orang Melayu. Jadi namun begitu secara umumnya kita boleh katakan bahawa surat khabar Melayu telah wujud di Kepulauan Melayu sejak dari awal 1800 lagi. Dan apabila kita cakap dari surat khabar, kita merujuk kepada kewartawanan. Sebab pada tahun 1820-an, 1830-an, semasa zaman Abdullah Munshi, tidak ada surat khabar yang diterbitkan seharian ataupun mingguan dan sebagainya. Tapi Abdullah Munshi merupakan seorang tokoh yang biasanya kita gelar sebagai tokoh sastrawan. Tapi sebaliknya, Abdullah Munshi merupakan juga tokoh kewartawanan. Sebab beliau menulis esei, beliau menulis komentari, beliau menulis kritikan. Beliau juga yang menariknya menulis berita melalui syair, melakarkan Singapura terbakar, peristiwa Singapura terbakar menggunakan syair dalam penulisan berita. Lebih baik daripada penulisan berita yang dibuat oleh Singapore Free Press. Jadi dan Abdullah Munshi daripada Hikayat Abdullah dan Pelayaran Abdullah merupakan penulisan-penulisan kewartawanan yang penting untuk kita kaji. Sebab Abdullah Munshi telah di antara yang terawal, bukan yang terawal tapi di antara yang terawal yang menulis esei, menulis prosa dan menggunakan prosa untuk memberi ulasan terhadap peristiwa-peristiwa semasa, terhadap masyarakat sebagai pengkritik masyarakat. Walaupun pada zaman Abdullah Munshi itu wujud seorang bernama Siami yang juga menulis prosa, dan juga seorang lagi di Sumatera di Minangkabau, dan seorang lagi Ahmad Rijaluddin Longkandu yang menulis tulisan perintah ke negeri Benggala. Jadi ini merupakan bibit-bibit kemunculan kewartawanan awal yang menjurus kepada genre penulisan yang boleh dirangkumi sebagai penulisan pendapat. Jadi dalam kewartawanan terdapat beberapa bentuk penulisan. Yang biasa kita tahu ialah berita. Berita hanya satu genre, dan dalam berita itu ada pelbagai genre. Berita semasa, berita objektif, berita seimbang, berita setempat, berita yang berdasarkan kepada perkembangan-perkembangan. Berita itu merupakan satu genre berdasarkan kepada fakta, kepada kefaktaan. Selain daripada itu, terdapat genre-genre lain yang boleh dirangkumkan sebagai genre pendapat. Genre pendapat ni yang paling utama sekali ialah lidah pengarang. Lidah pengarang merupakan satu genre pendapat yang kini hampir tidak ada, malah tidak ada dalam kewartawanan Melayu di Malaysia sekarang. Kemudian
tulisan pendapat, komentar, kritikan, ulasan dan esei. Jikalau kita merujuk kepada zaman misalnya Tan Sri Ismail Ismail, beliau merupakan eseis, beliau merupakan wartawan, sastrawan dan juga eseis. Eseis ini merupakan satu genre yang dikatakan sebagai factual fiction. Maksudnya dia dekat dengan fiction tapi bukan fiction. Dia merupakan satu komentar ulasan mengenai masyarakat. Jadi Sama Ismail merupakan satu eseis, seorang eseis, dan juga tulisan esei ini merupakan satu contoh tulisan kewartawanan. Dalam kewartawanan sekarang ini di Malaysia, kewartawanan Melayu tidak ditekankan tulisan esei. Yang ada ialah apa dikatakan rencana dalam surat khabar Melayu. Rencana merupakan satu genre yang lain. Dalam rencana biasanya ialah human interest dan penulis itu tidak boleh menggunakan dirinya sendiri, tidak boleh melihat dan menyebut kata nama pertama. Tapi dalam tulisan pendapat dia boleh menceritakan mengenai naratif berdasarkan perspektifnya. Tetapi dalam lidah pengarang, ia merupakan satu tulisan yang mencerminkan kedudukan pendirian surat khabar itu sendiri. Dan ini tidak ada. Yang ada dalam sebuah surat khabar diletakkan minda pengarang. Sebenarnya minda pengarang itu adalah satu kolom. Kolom yang ada orang penulisnya, ada signature. Itu bukan lidah pengarang. Jadi kita perlu mewujudkan satu kekuatan pendapat, kekuatan pendirian dalam bentuk lidah pengarang dalam surat khabar Melayu. Dan apabila kita lihat surat khabar Melayu di Malaysia ini ada 5 saja. Tapi surat khabar Cina ada lebih kurang 9 atau 10. Kalau kita bandingkan dengan misalnya mereka yang bertutur bahasa Melayu di Malaysia, sepatutnya 100%. Katakanlah kita ambil 90% penduduk di Malaysia boleh bercakap dan boleh membaca dalam bahasa Melayu. Tetapi mereka yang membaca surat khabar Cina, yang boleh membaca Cina, hanya lebih kurang 20%. Tetapi jumlah surat khabar Cina itu lebih daripada jumlah surat khabar Melayu. Malah ada dua edisi dalam satu hari. Malah pengedaran surat khabar Cina itu lebih kurang sekarang ni lebih kurang 400,000 satu hari. Berbandingkan dengan surat khabar Melayu mungkin 80,000 ataupun kurang, ataupun ada yang 50,000 satu hari. Jadi ini amat ada anomali dari segi apa masalahnya dengan surat khabar dan kewartawanan Melayu. Apakah media sosial memberi persaingan? Sebenarnya media sosial bukan satu persaingan. Media sosial merupakan satu institusi yang untuk menggalakkan lagi kewartawanan. Apabila kita tanya dan apabila kita dengar masalah kewartawanan Melayu, mengapa utusan ditutup, dikatakan bahawa kita tidak boleh bersaing dengan media sosial. Pada saya, kumpulan wartawan Melayu di Malaysia jangan mengambil media sosial ini sebagai pesaing. Media sosial ini berbeza dengan wartawan. Wartawan dan kewartawanan merupakan satu institusi dan satu profession. Media sosial ialah satu wahana, satu platform di mana dimasukkan, dilonggokkan segala apa yang di luar itu. Dan media sosial, apa dikatakan media sosial, merupakan satu bentuk media yang melibatkan interaksi individu dan kumpulan sebagai pengeluar dan penerima. Dan ia bukan kewartawanan dan mereka bukan wartawan. Apakah ini tidak ada, bukan jadi masalah dalam masyarakat Cina? Mungkin ada. Kita tidak mengatakan bahawa dalam masyarakat Cina di Malaysia yang berkurang 25% penduduknya dan ada 9 atau 10 surat khabar, tidak ada masalah dengan surat khabar mereka. Tidak ada masalah dengan kemunculan media digital. Tapi mengapa mereka boleh kekalkan surat khabar mereka dan mengapa orang Melayu tidak boleh kekalkan?